Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid 3 Nafiri yang menonton video pengajaran cikgu ini. Jadi insyaAllah pada hari ini iaitu kelas tak segerak kita. Jadi cikgu buat video ini supaya kamu semua dapat tonton ketika kelas tak segerak dan kemudian membuat latihan pengukuhan di hujung kelas. Dan latihan tersebut perlu dihantar ke Google Classroom dan di turn in supaya cikgu boleh semak dan memastikan siapakah yang dah hantar dan siapakah yang belum. Jadi mari kita mulakan. Topik pada hari ini ialah topik 8 iaitu asid dan alkali di mana kita telah pelajari pada minggu lepas. Jadi insyaAllah cikgu akan tunjukkan satu slide. Okay, jadi inilah slide-nya. Baiklah, tajuk asid dan alkali. Okay, kemudian mari kita lihat bagaimana kita akan belajar. Kita lihat objektif pembelajaran iaitu pertama, menerangkan sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas, litmus, rasa dan sentuhan. Yang kedua, mengikhtilaf bahawa rasa dan sentuhan bukan petunjuk saintifik kepada sifat bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Jadi inilah dua objektif pembelajaran di mana pada akhir pelajaran murid dapat menguasai kedua-dua objektif ini. Jom ingat semula formula sambal. Benda sebelum ini kita telah pun belajar dibagi kepada sum dan bal, iaitu M adalah merah, di mana ini mewakili perubahan warna kertas limas daripada kertas limas merah kekal menjadi merah dan kertas limas biru bertukar menjadi merah. Dan ini menandakan ia adalah asid, di mana mana-mana kertas limas sama ada biru atau merah, jika ia berakhir dengan warna merah, sama ada perubahan atau tiada perubahan, maka ia bahan tersebut bersifat asid. Seterusnya B, iaitu kita tengok bal, B adalah biru, di mana perubahan warna kertas limas pada akhirnya adalah biru, sama ada tiada perubahan iaitu warna kertas limas biru kekal menjadi warna biru dan warna kertas limas merah bertukar menjadi warna biru, ia bermaksud bahan tersebut bersifat alkali. Jadi mari kita teruskan dengan objektif yang pertama iaitu mengikhtilaf bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan. Jom kita tengok dari segi rasa. Kita tengok pelajar tersebut merasa buah lemon. Murid tersebut mengatakan lemon tersebut berasa masam dan ia adalah asid. Kerana apa asid? Kita tengok kertas limas pada di atas jubin putih tersebut, di mana kertas limas biru bertukar warna merah dan kertas limas merah kekal menjadi warna merah. Dan kita ingat balik formula sambal, maka ia adalah bersifat asid. Seterusnya, bahan kedua, murid perempuan ini merasakan kubis dan kubis ini berasa pahit katanya. Jadi kubis ini adalah beralkali dan kita lihat pula pada kertas limas itu yang berada di atas jubin putih. Kertas limas merah bertukar warna biru dan biru kekal menjadi biru. Dan yang terakhir adalah murid perempuan ini merasa air minuman dan katanya rasanya tawar. Jadi ia adalah neutral dan kita lihat pula pada kertas limas, kedua-dua kertas limas tidak menunjukkan perubahan. Maka ia adalah neutral. Jadi selain menggunakan kertas limas, kita boleh menguji sifat bahan ini menggunakan diri rasa kita, melalui lidah dan juga sentuhan kita, melalui tangan. Seperti ketiga murid tadi, dia menggunakan dera rasa, iaitu masam berasid, pahit alkali dan tawar neutral. Jadi di sini perlu kita fahami bahawa kebanyakan bahan berasid berasa masam. Di sini kebanyakan, ia tidak bermaksud semua. Tidak semestinya bahan itu masam maka ia berasid. Ia adalah kebanyakan sahaja. Contohnya seperti buah limau mandarin. Limau mandarin ini rasanya manis tapi ia adalah bahan berasid. Maka kebanyakan bahan berasid berasa masam tetapi tidak semua dan tidak semestinya. Seterusnya kita lihat kebanyakan bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Ya, kebanyakan berasa pahit dan licin dan tidak semua. Seterusnya terakhirlah bahan neutral mempunyai pelbagai rasa iaitu tawar, manis dan juga masin. Jadi inilah kesimpulannya, bahan berasid, masam dan perit di tangan bila disentuh, bahan beralkali pahit dan licin, pahit di lidah dan licin di tangan bila disentuh, dan bahan neutral mempunyai pelbagai rasa dan sentuhan bila kita sentuh dia berasa licin serta kesat. Ini penerangan oleh cikgu ini kepada murid ini. Murid ini bertanya bagaimana pula dengan air kopi. Air kopi pahit tetapi bila diuji dengan kertas limas biru warnanya berubah menjadi merah. Ini bermakna bahan tersebut bersifat asid. Kemudian cikgu itu mengatakan tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Hanya kebanyakan.
Jadi mari kita tengok eksperimen ini. Di mana eksperimen kita telah buat pada minggu lepas dan cikgu telah pun tunjukkan video-videonya. Jadi kita ingat semula. Iaitu eksperimen ini untuk kita uji sifat asid, alkali dan neutral bagi 6 bahan yang kita telah senaraikan ini, iaitu susu, air garam, sos tomato, ubat gigi, putih telur dan buah anggur. Langkah pertama, kita sediakan bahan diuji ke dalam piring peti dan kita label sama ada susu, air garam, tomato dan sebagainya. Yang kedua, kita uji dengan lidah dahulu. Kemudian kita uji dengan sentuh dan terakhir sekali baru kita uji dengan kertas limas. 3 cara uji yang berbeza dan kita ulang langkah 2 hingga 4 ini dengan bahan yang lain pula dan kita catatkan pemerhatian dan keputusan kita dalam jadual ini. Yang cikgu tunjukkan ini. Yang pertama, susu segar. Rasa susu segar adalah tawar. Dan bila kita sentuh, rasanya licin dan kesat. Kita tengok apakah perubahan warna kertas limas bagi susu segar. Kekal, di mana kertas limas biru kekal biru dan merah kekal merah. Maka ia adalah neutral, betul. Jika tiada perubahan maka ia adalah neutral. Sebenarnya air garam rasanya masin. Ini kita semua tahu. Dan sentuhannya adalah licin serta kesat. Dan apakah perubahan warna kertas limasnya? Kekal, iaitu limas biru kekal biru dan merah kekal merah. Maka ia adalah neutral kerana tiada perubahan pada warna kertas limas. Kemudian kita pergi pula kepada sos tomato. Rasa tu sos tomato masam. Sentuhannya adalah perit. Ya, bila kita sentuh sos tomato, ia akan berasa perit sedikit. Kemudian kita tengok perubahan warna kertas litmus biru bertukar menjadi merah dan merah kekal merah. Ini bermakna ia adalah bersifat asid. Kerana kita ingat balik formula sambal, bila semuanya bertukar kepada merah, M, maka dia adalah asid. Seterusnya pergi kepada buah anggur, ia berasa masam dan sentuhannya perit. Ya, kita sentuh buah maham yang telah dilenyek-lenyekkan, buah anggur ni, dia berasa perit. Kertas limus dia perubahan biru menjadi merah dan merah kekal merah. Ini bermakna apabila hasil akhirnya adalah kedua-duanya merah, maka ia adalah asid. Seterusnya adalah bahan putih telur. Apakah rasa bahan putih telur? Ia berasa pahit. Sentuhannya, bila kita sentuh putih telur ini berasa licin. Apakah perubahannya? Kertas limus biru menjadi biru dan kertas limus merah menjadi biru. Hasil akhir kedua-dua adalah biru, maka ia adalah bersifat alkali. Dan yang terakhir adalah ubat gigi. Apakah rasa ubat gigi? Murid-murid berasa pahit. Dan bila kita sentuh, ia licin. Ubat gigi sememangnya licin. Dan apakah perubahan warna kertas limusnya? Yang kertas limus biru menjadi biru, kekal warna biru, dan kertas limus merah bertukar menjadi biru. Maka bila kedua-duanya adalah biru hasil akhir, maka ia adalah bersifat alkali. Jadi soalan di sini, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk bagi sesuatu bahan itu sama ada ia bersifat asid, alkali dan neutral? Dan berdasarkan jawapan tersebut, mengapa? Baiklah, jawapannya, adakah ia boleh dijadikan? Jawapannya tidak. Rasa dan sentuhan tak boleh dijadikan penunjuk. Maksud di sini, bila kita rasa bahan itu masam, kita boleh katakan bahan itu masam. Bahan itu adalah asid. Tidak, bukan begitu. Kerana tidak semua bahan yang masam itu asid dan tidak semua bahan pahit itu beralkali. So kita tidak boleh jadikan derai rasa kita di lidah ni dan kita sentuh ni sebagai suatu penunjuk. Di mana kita perlu memakai penunjuk saintifik, iaitu kertas litmus untuk menguji apakah sifat bahan tersebut. Ini adalah rumusan untuk hari ini. Bahan berasid kebanyakan berasa masam di lidah dan perit. Yang kedua, bahan beralkali berasa pahit dan licin bila disentuh. Dan terakhir, bahan neutral mempunyai pelbagai rasa, tawar, manis dan masin. Dan bila disentuh, ia licin serta kesat. Jadi, di situ saja pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi, jangan lupa untuk buat latihan pengukuhan yang cikgu telah berikan dalam Google Classroom dan hantar pada hari Khamis selewat-lewatnya pukul 11.59 malam. Pada hari Jumaat pagi, cikgu akan semak dan cikgu akan berikan markah kepada yang telah menghantar di kelas 7. Jadi buatlah latihan pengukuhan supaya dapat mengukuhkan pemahaman anda berkenaan topik dan pelajari seterusnya menjadi murid yang pandai dalam sains. Sekian daripada Cikgu Amin. Terima kasih.